Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi al-karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila sunnah wal muslimin ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang mati dan terpaksa sudah nas Imam Bilal Rasul Al-Jamaah rahmatullah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita banyak syukur kita ada pada pagi yang ini dapat kita berkumpul dengan Allah Ta'ala, dapat kita melaksanakan beberapa sunnah bagi Rasulullah SAW dengan salat subuh secara berjamaah, salat sunnah sudah subuh, kemudian pakai awal tadi dengan tahajudnya dan salat-salat sunnah yang lain serta tilawah Al-Quran, zikrullah dan syaitan. Mudah-mudahan segala apa kita laksanakan itu tidak lain tidak bukan niat kita yang tulus dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah ke akhir hayat kita insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya perkenali secara khas sebagai diganti kepada Iwan Ustaz Nizam katanya mungkin ada uzur tidak dapat diadakan. Pertama kali dah sampai ke sini. Nama Muhammad Sanusi bin Makasim. 3 pemerintahan yang kita 45 minit dengan di Taman Kawak Permainan Putih. Dilahirkan di Bacok Kelantan dan mula berhijrah ke Lembah Kelang itu mulai tahun 92 sampai sekarang. Dan kebetulan juga nenek sebelah isteri pun orang Kelang, ada orang sini. Datuknya Bigo Perak pindah ke Batu Pahat Johor. Jadi Jawa lah ya. Jawa juga lah ya. Ada sahabat meninggal dunia, cikgu awal cikgu Muar yang Ustaz, Jawa campur Kelantan, Jekyll, ada kaitan apa-apa ada kaitan Jawa Kelantan ya. Jadi ya, dah anak 4 orang campur 3 anak angkat 7 baru 7 orang lah ya. Dan berkuliah di Selangor dan KL sebagai pengamal ubat Islam Darul Syifa, dan bertugas juga di Bali ya. Di Bali sekali ya, semasa arwah atau Habib Raja sampai sekarang. Kita harus jalankan kebenaran kita untuk berkenalan, mudah-mudahan dapat berakkan lagi kita berkenalan kita. Kebetulan juga minggu ketiga ni yang pergi minggu keempat ada bulan minggu ketiga ni pergi ambil dapat kita bertemu pada pagi ni. InsyaAllah tajuk saya bawa pada pagi ni kita bincang bersama ialah hakikat zuhud dan kesannya. Hakikat zuhud dan kesannya. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra ila akhir ayat. Maksudnya ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia ini, dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan, yakni yang melalaikan, yang berupa yang mengurangkan dan serta perhiasan, yakni yang mengurangkan, juga bermegah-megah di antara kamu, yakni dengan kelebihan, dengan kekuatan, dengan bangsa dan keturunan, serta berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta benda dan anak bina. Yakni semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan, yakni menumbuhkan tanaman yang hijau subur.
menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar, yakni ke suatu masa yang tentu, sebab itu akan melihatnya berupa musfarrah, unik, layu, dan akhirnya ada masa saja yang subur itu tentu tidak berterusan, ada hak dia. Jadi sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis rawahu Ali Hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asani hasan, an Abi Abbas Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas, atau kama qala. Jadi maksudnya diriwayatkan dari Abi Al-Abbas Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amal, apabila aku mengamalkannya maka Allah dan manusia mencintaiku. Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi apa maksud zuhud? Secara ringkas dari segi lughah atau segi bahasanya ialah zuhud itu berarti menolak sesuatu kerana ia dianggap remeh. Dari segi bahasa dia tolak sesuatu kerana dianggap sesuatu itu remeh. Dari segi istilah atau dari segi syaraknya secara ringkas ialah mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas dengan keperluan. Ambil sesuatu yang halal hanya sekadar cukup lah. Itu dari segi syarak terlepas. Begitulah di mana terlalu banyak pengertian ataupun maksud ataupun definisi zuhud ini yang kita ambil daripada para as-salafus salih. As-salafus salih ini ialah mereka yang hidup kurun ketika hijrah ke bawah. Mana termasuklah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in. Mereka ini ikut cara Rasulullah lah. Mana copyright apa kata hidup pada Rasulullah yang kita ada bincang panjang lebar sebenarnya bulan Rabiul Awal ini kita sambung birthday baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana para sahabat yang ikut apa yang sudah tunjuk, dan tabi'in ikut sahabat, tabi'in ikut pada tabi'in. Jadi sehingga kita pada hari ini yang mana Allah sebut surah Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maksudnya sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan wudda. Wudda itu kasih sayang. Yang mana kita lihat bahawa di antara yang semuanya definisi atau pengertian zuhud itu daripada para salafus salih, dia rujuk kepada sebuah definisi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muhammad daripada dari Abu Idris Al-Khawlarani, dia berkata zuhud terhadap dunia bukanlah menolak atau bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang yang semua harta dunia itu, tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah itu akhirat lah, berbanding dengan apa yang ada di tangan kita. Di tangan kita itu dunia, Maka jika ditimpa musibah, dia akan sangat berharap untuk dapat pahala berbanding dengan musibah itu. Bahkan ketika musibah itu masih berlaku, masih bersama kita juga berharap dapat tambah lagi pahala. Itu secara yang ambil rujuk itulah.
Jadi melalui pengertian inilah bahawa pada dasarnya zuhud itu boleh disimpulkan kepada 3 perkara. Dan ketiganya ialah berkaitan dengan amalan hati. Oleh itulah di mana Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, orang zuhud itu tidak dapat dilihat. Sebab apa? Kerana zuhud itu tempatnya adalah hati, hati sanubari. Kalau hati fizikal kita kan pergi buat mereka check up, saya tahun ni belum pergi lagi. Mereka check up maksudnya screen ke apa kan hati kita. Kalau putih itu banyak lemak kan. Jadi kena berjaga-jaga lah. Makan dia berlemak kurang, kena exercise kan. Tapi hati sanubari tak nampak. Jadi oleh itulah ketiga-tiga perkara itu adalah pertama lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah, iaitu akhirat lah. Dari apa yang ada di tangan. Jadi sikap ini dah lahir. Kerana apa? Kerana keyakinan yang benar bahawa Allah akan sentiasa menjamin rezeki, memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Oleh itu Allah sebut dalam surah Hud ayat 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ila akhir ayat. Maksudnya dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah. Melainkan Allah Ta'ala jualah yang menanggung rezekinya. Hinggalah ulat dalam aku boleh hidup sebab rezeki itu daripada Allah. Dan Allah sebut surah Al-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Maksudnya dan di langit pula terdapat yang sebab-sebab rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah yang ditakdirkan dan dijanjikan kepada kamu. Itu pertama, yakin apa ada di sisi Allah berbanding dengan apa ada di sisi di tangan kita. Dan yang kedua, jika seorang itu dapat musibah seperti kehilangan harta, kecurian, dirompak, terbakar, ataupun kematian orang, kematian ahli keluarga, pasangan, ibu bapa, anak-anak, kaum kerabat dan sebagainya, di mana dia lebih senang pahala dapat pahala musibah daripada musibah perkara dunia itu. Di mana sikap ini hanya dapat ditumbuhkan oleh keyakinan yang benar, keyakinan yang sempurna dalam hati kita, yang mana prinsip ini juga menunjukkan betapa seorang menganggap dunia dia agak remeh. Seperti yang kita sebut dari segi bahasa maksud zuhud tadi kan, ingat dunia dia remeh. Sebab dia walaupun berlaku itu yang sebab dunia itu akan hilang, musnah mudah kan. Jadi dia lebih senang pahala yang dapat daripada musibah tersebut. Jadi yang ketiganya yang kedua tadi bahawa dia anggap dia dapat musibah, dia lebih senang dapat pahala daripada musibah yang dia tipu tadi. Seperti Ibnu Umar berkata kepada baginda Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda dalam doanya, ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalang dari kemaksiatan dan ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami kepada kecintaanmu, dan keyakinan yang menjadikan kami menganggap remeh musibah dunia. Itu doa bagi Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah pujian ataupun cercaan atau cacian, di mana tidak pernah hingga dalam berpegang teguh pada kebenaran tersebut, dan juga merupakan tanda dari sikap zuhud yang terhadap dunia tadi. Orang puji macam mana dia, orang cerca atau cacinya pun tak berkesan apa-apa. Kata orang kata tengok tak berdegil kan? Ataupun saya dapat satu pesakit tu tak bercara, tak pengaruh apa-apa lah. Orang puji macam mana dia tu, orang cerca dia macam mana. Kalau kita berbaca pujian ni penyakit ain, banyak timbul. Dan juga kalau cacian ataupun orang caci maki ini, dia akan menyebabkan penyakit hasad. Ini dua yang sama, makna orang tu tak niat apa-apa, tapi kerana pujian-pujian tanpa melapik dengan alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, menyebabkan jin boleh menyebabkan sakit orang yang kita puji tadi. Itu banyak yang duduk upload di Facebook ke, di Instagram ke, di Telegram ke, di TikTok sebagainya, itu menyebabkan orang yang puji-puji lebih, menyebabkan dia sakit. Zaman Rasulullah, di mana seorang sahabat sedang mandi, lelaki ni kan, mandi tutup aurat, nampak kaki dia, maka sahabat lalu tertengok nampak kaki dia putih dan sebagainya, itu dia
menyebabkan dia tanpa dia menyebut lapik dengan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua itu, maka menyebabkan sahabat yang sedang mandi jatuh sakit. Maka Rasulullah tanya, siapa yang mengatakan yang memuji beginian, maka untuk mengubatinya ambil air wudu. Itu antara salah satunya, ambil air wudu orang yang memuji tadi dan bagi kepada orang yang sakit tadi mandi. Itu di antara penyakit air disebut. Dan juga hasad itu ada maki hamba, cacian sebagainya, itu boleh ikut nyampe saja. Maka berat sebenarnya. Ain dengan hasad ini bahkan kalau beza dengan sihir. Sihir kalau ada cik kat badan dia, kalau dia tak nak keluar macam mana, dia rasa dia kuat, kita ru'yah, baca ayat-ayat ru'yah, dia akan menyambut, dia sakit dan sebagainya. Tapi ain hasad ni susah, ada payah untuk nak menyambut. Cuma di antara tanda yang kita dapat detect ialah bila kita ru'yah, ain hasad ni dia menguat je, dia sakit, belikat, rasa belikat, dia sakit-sakit. Sebab kita jumpa suatu sakit ni anak anak saudara kenalan, dia kata, Ustaz, anak buah saya ada rupa tak ada apa, tapi seminggu nak kahwin masa PKP kita di Putrajaya, tiba-tiba dia putus gitu. Jadi sebab dia perlu upload di Facebook dengan aktiviti dia dan sebagainya, kita kata aib dia berkait kita tadi lah, tidak ada sihir. Biasa juga ada sihir berkaitan sihir tafrid atau pemisah, biasa berkata Allah sebagainya, gitulah. Kalau dah bertunang ke apa, mungkin sebelum ni ada menyebabkan sakit hati orang, sihir. Ada juga begitu. Jadi kita lihat di sini di mana pujian atau cecaan tidak pengaruhi apa-apa pun. Kerana apa? Kerana dia pegang teguh dengan kebenaran, dan juga inilah tanda sikap zuhud terhadap dunia. Sebab itu semuanya dunia. Jadi pembagian zuhud ini menurut para as-salafus salih tadi, bahawa zuhud terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama ialah zuhud terhadap kemusyrikan, dan juga dalam beribadah pada Allah itu tidak beribadah kecuali pada Allah. Musyrik orangnya, kita tengok dalam Rasulullah, musyriki Mekah, mana orang menyembah kepada Allah subhanahu berhala. Di Mekah itu, di Kaabah itu, sebelum Nabi kita diutus dari Rasul, sebelum berlakunya pembukaan Fathul Makkah, kota Mekah selepas berhijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun, kembali baliklah oleh Rasulullah dan sahabat untuk kembali balik ke Mekah, buka Mekah itulah di mana sebelum tu sekeliling Kaabah ada lebih kurang 360 berhala. Yang besar-besar sebenarnya nama Allah dia guna. Al-Lata, nama Allah guna berhala dia. Yang kedua Al-Manata, Al-Manan, nama berhala Al-Uzza, nama Allah Al-Aziz, itu besar-besar. Tapi dapat dimusnahkan, dipecahkan ketika mana berlakunya peristiwa Fathul Mekah tanpa pertumpahan darah. Jadi musyrikin Mekah inilah mereka yang menyembah. Tapi bagi Rasulullah, Allah jaga sejak kecil tak pernah menyembah berhala dan sebagainya. Allah berkata sebab itu nak bakat jadi Nabi dan Rasul. Jadi begitulah yang berlaku, mana musyrik itu. Kalau kita syirik, orang yang musyrik, kalau sifatnya kufur, orangnya kafir. Sifatnya nifak, orangnya munafik. Jadi orang yang macam riddah, sifatnya orangnya murtad, itu semua batal iman. Tidak Islam lagi, kena mengucap balik dua kalimah syahadat. Takut begitulah berlaku. Kalau puasa kita makan minum sengaja siang hari, batal puasa. Iman begitu. Kufur, syirik, nifak, riddah, sihir. Sihir ialah perbuatan memudaratkan orang lain dengan menggunakan bantuan jin. Itu sihir. Yang mana atau ajaran sesat kita dibanyakkan di Selangor KL, banyak ajaran sesat. Semua itu ialah menyebabkan batal iman. Kena mengucap balik lah. Waktu kita sebelum tidur, sebelum buat ibadah, elok kita mengucap balik. Takut mengucap terharu, takut terbatal. Na'udzubillah. Tapi bila batal iman, kekal neraka lah, kalau tidak tahu kembali balik. Jadi musyrik ini menyembah kepada Allah. Kita lihat, kita ada bincang banyak lebar mungkin di bulan Ramadan Rasul ini, di mana di antara irhas, iaitu perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal Nabi dan Rasul. Bagi kita dilahirkan dengan terang benderang cahaya pada lahir itu, api yang disembah. Ini pun orang syirik lah sembah api itu. Majusi sembah lebih 1000 tahun lah. Masa Rasulullah lahir, padam api tersebut. Itu lahirnya seorang Nabi, bakal Nabi dan Rasul untuk menyelamatkan manusia di
alam ini dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi yang pertama tadi, zuhud terhadap kemusyrikan dalam beribadah, iaitu tidak beribadah kecuali pada Allah. Kalau dalam tadi syirik tadi, sihir ialah memudaratkan orang, perbuatan mudaratkan orang menggunakan bantuan jin. Biasa jangan sihir nak buat baik kan, semua tak baik kan. Kemudian jin ada orang jin buat baik kan. Mungkin zaman-zaman datuk nenek moyang kita dulu guna kat bantuan jin, kat kejahilan mereka lah, untuk buka tanah. Sebagaimana ada jin tolak, ada apa, maka guna jin, jaga kebun dan sebagainya. Jadi itulah kita panggil saka-saka tu. Kalau saka benda dah baik tak apa kan, saka harta benda banyak, dia saka jin. Boleh. Masalahnya itulah, kalau datuk nenek kita dulu menggunakan mereka, bila dah mati cari anak cucu dia kacau, tak adalah, dengan sakit dan sebagainya. Dia buat kalau suruh jaga anak cucu tu dia lain sikit. Yang digunakan untuk bantuan sebagainya. Kita walaupun jin ada Islam, ada kafir, tapi kita tak galakkan untuk bersahabat dengan jin, sebab takut jadi syirik akhirnya bila kita berharap dengan jin dan sebagainya. Jadi itulah yang pertama. Dan kedua, zuhud terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Dan ketiga, zuhud terhadap perkara-perkara yang dihalalkan. Jadi yang pertama tadi, zuhud terhadap kemusyrikan dan juga terhadap terharam, itu wajiblah. Jadi zuhud terhadap perkara dihalalkan ini tak wajib. Tengok pada keadaan sama ada melampau atau tidak dalam bab zuhud tersebut. Jadi faktor yang dapat melahirkan sikap zuhud dalam diri kita, penyebab dia di antaranya, pertama, sentiasa memikirkan dan merenungi akhirat dan perkara-perkara berkaitan dengan akhirat. Yang mana dengan begitu hawa nafsunya akan dapat dikalahkan. Dia fikir, dia renung tentang akhirat, maka nafsu dapat dikalahkan. Nafsu itu baik sebenarnya untuk bezakan kita makhluk lain. Beza dengan malaikat yang patut tak ada nafsu. Binatang ada nafsu tapi akal pula tak ada. Jadi beza tu kita sebagai makhluk yang paling mulia Allah ciptakan, ada dua-dua. Nafsu tu bagus, tapi nafsu kita biasa menjuruh kepada perkara-perkara tak baik kan, menjuruh kepada kemusnahan, sebab iblis dan syaitan yang menguasainya. Jadi bila kita dah merenung, kita fikir tentang akhirat kaitannya, pasti nafsu itu akan lemah, maka akal kita kuat. Maka kita dapat menundukkan hawa nafsu. Ini berlaku beberapa tahun lepas. Seorang cikgu ni panggil mereka, sepupu saya, dia sambung belajar PhD di UK, di Australia. Kita sebut nama tak apa kan. Kebetulan anak dia buat ijazah pertama, jadi pertama pergi. Dia pun telefon dari WhatsApp lah daripada Australia. Mungkin dia dapat dalam lah. Kata Ustaz, saya bukan ni perempuan, masa tu umur dia dalam akhir 40-an lah. Saya bukan malaikat Ustaz. Dia telefon tadi lah, takut suami dia tadi disihir dan sebagainya lah. Dia cerita takut itulah, sebab dia kata walaupun saya dah berada, suami saya datang ziarah saya dan anak saya di Australia pun, dia tak setuju pun saya. Lepas tu saya tengok dalam Facebook dia duduk rapat dengan muda-muda pula, macam dengan gay dan sebagainya. Tapi tak, ya mana kita kata kena jumpa lah. Kita bagi tahu anaknya bawa saya jumpa lah untuk kita rukyah dan tengok dia disihir atau tidak. Kita nampak dah jauh kan. Jadi kalau orang guna jauh tu mesti guna jin. Kita tahu kat rumah tu ada yang guna batu adik, kita ada. Kita jauh pun ada pernah orang telefon Ustaz, mak saya beracau di Madinah. Macam mana? Cara kita sama-sama kita berdoa lah. Tu lah kan. Cara kita kan berdoa solat hajat. Kita tak boleh nampak apa di sana. Nampak tu di luar kemampuan kita. Mungkin orang yang tahu semua tu, kita tahu mana mesti jin lah, kita tahu dia dan sebagainya. Jadi sebab apa katakan kena banyak wasa, banyak berzikir, baca Quran lah, kan? Jadi itulah yang berlaku. Bila nafsu itu berluasa, maka menjuruh kepada perkara-perkara tidak baik. Jadi yang pertama tadi, mana untuk dapat sifat zuhud dalam diri kita tadi, sentiasa fikir dan renung tentang akhirat dan perkara berkaitan dengannya. Maka hawa nafsu kita akan dapat dikalahkan bila kita sanggup untuk meningkatkan nikmat dunia yang tak ada yang remeh ini.
Dan yang kedua, selalu menghadirkan perasaan bahawa nikmat dunia itu dapat memalingkan hati daripada ingat Allah. Mana sentiasa hadirkan perasaan bahawa nikmat dunia itu dapat memalingkan hati dari berzikir kepada Allah dan mengurangi darjat di sisi Allah, bahkan dapat memperlambatkan proses hisab semasa kita di mahsyar nanti, masa kita dibangkitkan selepas berapa lama kita berada di alam barzakh, mana kiamat hancur semua alam ini. Kita dah ada kewujud dalam umur dunia. Tahu bila sebab kiamat tu hanya Allah saja kan. Sebab ikut jarak masa antara Nabi Rasul kurang lebih 1,500 tahun. Kita tahu ni 1444 campur 13 tahun bagi Rasulullah di Makkah 1457, 3 tahun lagi. Tak ada Nabi biasa tu kalau teori kita tahu bila kan. Mana kita bersedia lah kan? Sebab umur dunia ni dah terlalu tua. Masa Nabi kita pergi Isra Mi'raj pun bokok berapa dalam dunia ni, dah Nabi kita tinggal dah berapa lama. Maka kita bersedia, saya tak tahu bila. Walaupun diramal oleh barat sebenarnya pun tak ada juga berlaku. Kita tahu, Allah saja tahu. Jadi yang penting kita bersedia lah untuk menghadapinya, sebab dunia ni pertama akan musnah, supaya kita akan kekal dalam syurga yang selama-lamanya kan? Jadi pertama dan yang kedua, selalu menghadirkan perasaan bahawa nikmat dunia tadi dapat mengalihkan hati daripada ingat Allah dapat melambangkan proses hisab seperti Allah sebut surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maksudnya selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu nikmatinya semasa di dunia. Jadi yang itu kedua. Yang ketiga, memahami sepenuhnya bahawa dunia ini adalah perkara tak ada harga, tak ada nilai dunia, tak ada value pun. Dan akan cepat musnah, akan cepat rosak, akan hilang dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Dunia tak ada nilai dibanding dengan akhirat. Jadi oleh itulah yang keempatnya untuk kita dapat lahir sikap zuhud dalam diri kita ialah sentiasa menghadirkan perasaan ke dunia ini adalah terkutuk. Dunia ini terkutuk, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, maksudnya dunia adalah terkutuk dan terkutuk juga apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan perkara-perkara yang mengiringinya, mengiringi zikir tadi, atau orang yang memiliki ilmu, ataupun orang yang nak belajar ilmu, yang itu yang dikecualikan. Jadi itu di antara 4 faktor, 4 penyebab untuk kita dapat sikap zuhud dalam diri kita. Jadi kita lihat tadi, kita ambil maksud zuhud dari segi bahasa tadi, yang agak kita tolak sesuatu agak dia remeh. Jadi sebab apa dia anggap ayat-ayat dengan hadis-hadis berkaitan dengan agak dunia dia remeh. Jadi oleh itulah orang yang zuhud terhadap dunia akan semakin kukuh sikapnya jika dia baca ayat-ayat Allah, dia baca hadis-hadis berkaitan dengan yang menyatakan bahawa dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada harga. Dan yang mana demikian juga bila dia menemukan ayat-ayat atau hadis yang menyatakan bahawa peringatan agar tidak tertipu dengan tipu daya dunia, dengan dunia ini. Sebab Allah sebut dalam surah Al-A'la ayat 16 dan 17, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Maksudnya, yakni tetapi kebanyakan kamu tak melakukan demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16-17. Dan Allah sebut surah Luqman ayat 33, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Maksudnya, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani untuk melanggar perintah Allah. Surah Luqman ayat 33. Dan Allah sebut surah Ar-Ra'd ayat 26. Ar-Ra'd biasa kita baca bila? Surah Ar-Ra'd ni biasa kita baca ketika orang yang nazak terlalu lama, susah nak meninggal dunia. Biasa baca Yasin lah, tak, itu baca Ar-Ra'd. Ar-Ra'd tak panjang kan.
Ar-Ra'd juga ayat 31, panjang ayat 34 baris. Ayat 31 kita guna apa biasa? Ayat 31 ni kita guna kalau orang hilang. Orang hilang, kita baca ayat ni 31 kali. Ayat 31 surah Ar-Ra'd, baca 31 kali. Ketika mana? Biasa orang hilang tu macam mana dia tidur. Contoh orang hilang tu dah hilang, pergi hiking ke pergi mana, hilang. Dia tidur biasa pukul 12 ke pukul 10. Kita baca satu kali. Time dia biasa dia tidur. Kebiasaan dia tidur tadi, InsyaAllah tu kita ikhtiar lah tu kan, izin Allah. Banyak yang Allah izinkan. Ada tak izin? Macam apa acap kita di Jepun kan, tak izin. Dia mungkin kira alam lain dan sebagainya. Jadi ni ayat 26 ni. Ni saya akhir bulan lepas. Lepas tu ada soal pesakit ni dah lama juga. Dia telefon juga, kita tak jawab, takut dia sakit lagi, sebenarnya sakit lagi kan. Naik darah, tak jawab, awal lain dah belok habis lah. Jadi kita tak jawab juga. Dia sakit atau sakit, ingat Allah, Ustaz boleh bantu. Ustaz ikhtiar, ingat Allah, Allah yang tak bantu. Dah baca macam Ustaz, tak baik juga. Dia dah terus baca, dia putus asa kan. Akhirnya anak dia duduk dekat Speed Hospital Mizan, masa Malaysia tu, sebab menantu dia bekerja di situ. Lepas tu dah tak tahan dengan sakit, sampai dia lupa diri pula. Anak bosu dia bawa balik ke Lenggeng Negeri Sembilan. Lenggeng masa tu ada majlis dirawat. Lepas Zohor nak tolak ke Lenggeng tengok, jam setengah juga. Tapi dia telefon anak dia, Ustaz, tolonglah. Adik anak dia yang masa majlis dia kata, apa adik ipar saya dia maki haram oleh mak saya. Suruh Ustaz datang juga kata. Pasal dah pergi juga tak pernah tanya anak tolong juga malam tu. Ada jemputan di masjid di Sungai Serai, belah ke ulang mana balik tu suruh singgah masjid lah kan. Jadi pergilah. Ru'yah bukan sakit Ustaz, sakit, ingat Allah banyak-banyak kata. Sebab perawat ni boleh bantu 30 sen je. Kalau ada jin dalam badan kita ru'yah, kalau dah jin tu lari lah keluar kan. Tapi bila jin tak ada, pesakit ni dah amalannya dan sebagainya. Solat dengan sempurna, apa zikir dan sebagainya, Quran mana itulah. Tapi dia berjalan tak habis-habis saya kata baca surah tu, baca separuh, stop lah Ustaz kan. Tak bersihat dah itu kan. Jadi begitulah berlaku. Jadi Allah sebut surah Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Maksudnya, dan mereka yang dia ingkar bahasa kita, bahasa Arab kufur, orangnya kafir, ya? Bergembira dengan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil, ya? Dan tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat, ya? Dan Allah sebut dalam hadis riwayat Muslim, maksudnya tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kamu celup tangan dalam laut. Celup tangan angkat, di hujung jari itu tepi air, itulah dunia. Nah, ke akhirat besar lebih, ya? Macam begitulah, ya? Maksud sedikit air tersisa di hujung jari, itulah dia agak dunia kata Rasulullah, ya? Jadi cercaan terhadap dunia, dia tak ada batasan waktu dia, tak ada batasan tempat dia. Mana ayat-ayat yang kita baca dalam beberapa ayat dan hadis tadi tentang cercaan terhadap dunia. Mana bukan Allah maksud, Nabi maksud cerca pada dunia itu. Dunia itu memang baik sebab tanda wujudnya Allah, kecuali sifat 20 kan. Sebenarnya cercaan itu kepada manusia, sikap perilaku manusia terhadap dunia. Ayat itu yang dicerca, bukan pada dunia tu. Dunia itu tanda adanya apa, emas, perak, adanya semua tumbuhan, itu bukti tentang wujudnya Allah. Jadi oleh itulah mana ditujukan, bukan ditujukan pada nikmat dunia itu. Sebenarnya cercaan cacian itu oleh Allah, oleh Rasulullah dituju kepada perilaku, pada sikap manusia terhadap dunia itu, yang keterlampauan dan sebagainya. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Hadid kita baca 45 ayat 20 tadi, Allah gambarkan dunia itu bukan kehidupan itu tidak lain bahawa permainan, hiburan yang melalaikan, perhiasan yang mengukur banyak-banyak harta benda, anak pinak, itu dunia. Tapi Allah bandingkan tadi seperti hujan menumbuhkan tanaman yang subur. Jadi orang penanam tadi tengok tertarik, suka.
Subuh hijau tak patut, dia tak subuh sampai dia pindah, tak ada kuning atau lain dan sebagainya. Itulah bandingannya. Jadi Ibn Rajab kembali berkata, manusia ni dibahagi pada dua golongan. Pertama, golongan yang mengingkari akhirat, kufur terhadap akhirat. Ingkar bahasa kita sebut ingkar tak apa kan, sebut kafir marah sebab kafir kufur orang kan. Mana mengingkari salah akhirat ni, buku iman kita ada 6. Ingkar salah satu mana kita tak percaya pada akhirat tu, kufur lah. Orangnya kafir lah, tak percaya satu je. Tapi kalau buku Islam kita yang 5, kalau kita tak buat, dosa besar. Tak solat pada waktu dengan sengaja, dosa besar tak kafir lagi. Tapi petikai solat, apalah solat menyusahkan pergi masuk lah. Kalau berniaga tu kita rocek ke, dosa marah. Time tak pendek waktu maghrib isyak tu lah ramai langgar datang kan. Sampai tak solat dan sebagainya. Kita akan beli solat tepi-tepi yang sekarang majlis bandaran apa dah sediakan Pak Surau dan sebagainya. Time itulah ramai yang pelanggaran datang sehingga tak solat dan sebagainya. Ada banyak dia kata aku begitu kan. Dan kalau tak solat tu dosa besar je. Tapi pertikai solat, pertikai puasa, maka jadi kufur dari segi syariat. Kalau yang tak percaya salah satu rukun iman tadi, kufur dari segi akidah. Jadi di mana golongan yang ikrar akhirat ni, Allah sebut surah Yunus ayat 7 dan ayat 8, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum 'an ayatina yuqinun walladzina hum 'an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ayat 7 dan 8 surah Yunus. Maksudnya sesungguhnya orang tidak menaruh ingatan akan melalui kami, yakni pada hari akhirat, untuk menerima balasan, dan yang redha, yakni berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata, serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang tidak mengindahkan ayat-ayat, yakni keterangan-keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kerja mereka di akhirat ialah neraka. Alhamdulillah. Disebabkan keingkaran, kufur, tak kembali balik, mengucap balik, selama-lama neraka. Alhamdulillah. Tapi kalau derhaka itu, mereka telah melakukan derhaka. Dalam bahasa kita fasik lah, dalam bahasa Arab. Fasik itu melakukan dosa besar tanpa taubat dan terusan. Masih Islam lagi kalau kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah, tengah-tengah kata baina. Kalau fasik itu bukan Islam, bukan kafir, tengah-tengah. Kita masih Islam lagi tapi fasik. Tapi kalau ikut Khawarij kafir tu, buat dosa besar, fasik ni kafir tu. Lepas tu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dia kata kafir. Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ni asal orang Syiah. Syiah ni bila wujud ketika mana wafat Rasulullah tu mula wujud Syiah. Maka sebab apa? Orang mereka yang nak melantik Sayyidina Ali, menyokong Sayyidina Ali jadi khalifah selepas wafat Rasulullah. Sebab apa nak lantik Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali ahli bait. Syiah kata yang layak untuk jadi khalifah, imam itu hanya dipanggil imam 12 orang imam tu hanya layak jadi pemimpin khalifah lepas Rasulullah ialah ahli bait. Sebab ahli bait apa hubungan Ali dengan Rasulullah? Sepupu kan, ada darah. Sepupu. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, semua tak layak. Kita ada hubungan darah. Abu Bakar bapa mertua dia Rasulullah. Sayyidina Umar menantu kan. Jadi juga dan Sayyidina Uthman menantu kan Sayyidina Umar. Dan tak ada hubungan perkahwinan, tak ada hubungan darah. Jadi tak layak. Itu sehingga mereka yang sangat yang berat dia kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman kafir. Alhamdulillah. Tapi berjaya iblis dan syaitan kan. Sayyidina Aisyah Ummul kata kafir. Jadi sambung hari kewafatan Sayyidina Aisyah dan sebagainya. Alhamdulillah. Itulah. Makna Syiah ini di antara ada sesat itu tua di dunia. Tak ada dah yang betul sekarang. Sebab itu dah plan oleh Yahudi.
Walaupun ada di mana semasa kita panggil ada wakil daripada Yaman kata ada Zaidiyah itu hampir pada ahli sunnah jemaah, tapi tak ada yang kata wujud Yaman. Yaman pun golak Syiah. Syria apa hancur habis, Iraq pun habis hancurkan. Iraq walaupun Saddam Hussein itu zalim, tapi zalim dia bunuh orang-orang Syiah yang menentang dia. Tapi bila diguling Syiah menguasai Iraq, orang Sunni, perempuan, kanak-kanak dia bunuh, dia seksa, dia rogul. Alhamdulillah, tengok di Syria macam mana. Di Yaman ambillah nampak bergolak pun nampak dah itu balik. Dia nak ambil, nak kacau juga berlaku tu di Azhar Mesir kan. Sebab Mesir Azhar ini dah mesti ketua yang melahirkan ramai ahli ulama. Dia nak kacau, Allah tak izin kan. Dia nak kacau juga kan, hari tu kan. Dia berlaku peristiwa demonstrasi kan di Mesir kan. Tapi Allah tak izin kan. Jadi begitulah kan. Jadi pada hari ini maka tahulah kita ramai masuk juga terpengaruh kan. Kalau di Kelantan tu dia boleh pengaruh seorang ustaz yang mengajar tafsir Quran di masjid-masjid kan. Jadi dia pihak Departemen Agama ni yang ini hantar seorang India Muslim sebagai menyamar jadi ada murid tadi. Lepas tu dia tanya nak mut'ah ni nikah kontrak. Walaupun mut'ah ni berlaku zaman Rasulullah, tapi di Syiah ni pakai sampai sekarang hadis itu. Zaman Rasulullah ni berlaku mana para sahabat masa pergi berperang. Kalau dulu perang jauh pergi kan, maka meninggalkan bulan-bulan tinggal isteri sebagainya. Maka Rasulullah bolehkan mut'ah nikah kontrak dengan penduduk yang dah masuk Islam di tempat yang berlaku tersebut. Tapi itu zaman itu saja untuk elak perzinaan dan sebagainya. Tapi Syiah guna sampai sekarang hadis itu diguna untuk kawin mut'ah tadi, kawin kontrak kan. Jadi terlihat begitulah. Maka saya duduk pun tak jauh kan dekat dengan Golok Permai tu. Dulu ketua Syiah Malaysia apa duduk satu taman kan. Duduk satu taman. Dia orang Perak, isterinya orang Kelantan. Belajar Ma'had Muhammadi Kota Baru dulu. Tapi tengok latar belakang isteri tu memang ibu bapa dia tu Syiah kan. Tapi sekarang dia ambil oleh Said Pak Negara. Dia kata yang layak ketua pun Said ni, dia kata keturunan Nabi kan. Dia kata ahli baik. Said pun tak jauh juga. Tepatnya di Greenwood, belakang Greenwood Kebun Cakap Gombak, dia punya markas kan. Yang ni dulu berapa kali dia jahit serbu di Hauzat dia di Seri Gombak kan. Tapi tak lekat lah, dia pandai juga, profesional juga kan. Dia tak bawa sebab lagi serbu-serbu ada bukti, bahan-bahan bukti pun dia tak mengaku juga. Lepas teknikal sikit teknikal kan. Itulah kan? Tapi itulah dia berusaha untuk memastikan kan? Sebab dia pernah zaman Tun dia pernah bukan Islam kata agama Syiah dia mahu. Zaman tu zaman Tuan dia tu kan? Dia mahu tapi tak dinakal lah mana dia tapi dia berusaha untuk berkembang kan? Jadi kita yang mana kederhakaan tadi, maka kita pasif itu kalau kita kena taubat. Sebab Allah tu kasih sayang pada, betapa kasih sayang pada kita Muhammad. Sebab apa? Sebab Allah tak azab kita berlaku pada umat dahulu. Umat dahulu buat dosa, Allah balas cash atas dunia. Sebab kita ada Quran 60% ayat-ayat kaitan sirah, kisah-kisah Nabi dan umat Nabi dahulu sebagai ibrah, pengajaran kepada kita kan. Sebab sejarah itu satu bulatan akan berlaku balik. Semua aktor pelakon yang lain. Sebab tu sehingga dia banyak. Mungkin dulu zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Musa yang teruk kan. Dia berlaku balik. Itu aktor yang berlaku. Pelakon-pelakon yang orang lain. Mungkin lebih teruk, mungkin lebih kurang. Begitulah yang berlaku kan. Jadi kita lihat di sini bahawa yang mengingkari, tambah yang mengingkari hari akhirat tadi. Mana ingkar kufur, orangnya kafir, pasti neraka lah kalau dia tak kembali balik pada tak mengucap balik. Matlamat hidup mereka apa di dunia hanya mencari serokan saja. Di dunia ini mereka kecap fikir lazat dan dunia yang sementara itu sebelum mereka mati. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 12. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan yang sebaliknya orang-orang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana makan minum binatang ternakan. Sedangkan neraka dah menjadi tempat tinggal mereka. Tadi bagi Islam tadi, kalau dia tak taubat juga, dia mati, maka tempatnya kalau kata tu kita sekarang kita banyak berselawat Rasulullah itu sebagai syafaat bagi dia. Kalau tidak, bila dihisab, ditimbang di mizan banyak dosa, tempatnya neraka. Jadi kita banyak berselawat, kita banyak mengamalkan sunnah,
Nabi kita Muhammad SAW boleh ambil kita tak dengan bantuan syafaat ke syurga. Itu kelebihannya lah. Ya. Kalau tak ada neraka habis dosa. Tapi Ustaz tak apa, kita Islam masuk neraka dulu. Benar juga masuk neraka. Allah tunjuk gambaran neraka macam mana azabnya. Rasulullah sebut macam mana azabnya kan. Dia dibakar, kalau mati tak apa, tak rasa macam dunia kan. Itu sakit. Kalau sakit macam mana kepanasan apinya, dia minum air betul-betul hancur habis kemurah jadi balik. Dia nak ikut masuk neraka. Maka masuk syurga. Okay. Dan kita tak nak dengan azab yang Allah telah ceritakan bagaimana kan? Dan golongan yang kedua ialah golongan yang percaya di hari akhirat. Mereka inilah ada orang-orang percaya di hari akhirat ni ikut agama syariat Nabi masing-masing. Ikut agama. Sebab kita Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi terakhir, penghulu segala Nabi. Jadi sekadar umat-umat Nabi sebelum ni ikut syariat Nabi masing-masing, otomatik jadi umat Nabi Muhammad. Sebab di masyarakat nanti dia akan bagi syafaat kepada semua. Nak bagi dia Rasulullah, kalau syafaat pada semua umat-umat Nabi terdahulu yang ikut syariat Nabi-Nabi mereka. Ya? Jadi pertama orang yang percaya hari akhirat ni zalim terhadap diri sendiri. Ini paling ramai. Buat dosa tu sengaja daripada diri sendiri. Kalau dengan orang lain tadi buat dosa terhadap. Golongan kedua pertengahan. Dan golongan ketiga ialah golongan yang berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Yang paling ramai ialah golongan pertama tadi, yang menzalimi diri sendiri. Mereka sebab apa? Terpuas dengan nikmat kesenangan nikmat dunia. Bahkan menjadi matlamat utamanya dengan nikmat dunia tadilah, sehingga sanggup berniaga itu, tinggal solat, tinggal yang akhirat itu. Dan kita salah boleh. Baik Islam tak ada hak nak simpan duit berapa puluh bank pun boleh. Tapi cukup syarat dia, cukup haul, cukup nisan, kena keluar zakat. Itulah. Tak ada Islam tak harap, tak halal nak simpan mana-mana, nak kutip nikmat dunia. Tapi cara ambil tadi dengan betul, cara belanja pun dengan betul. Itu betul. Mereka ni dibuat dengan nikmat dunia. Mereka tak sedar bahawa nikmat dunianya ada sebab bekalan untuk akhirat. Nanti yang golongan pertama. Jadi golongan kedua adalah orang yang memahami hakikat kehidupan dunia, dia faham. Lepas kehidupan dunia namun masih melampau, masih berlebih-lebihan dalam meregup dalam mendapatkan nikmat dunia tadi. Walaupun dibolehkan. Tapi walaupun dia tidak terseksa kerana tindakan itu, tapi perkara ini mengurangi darjatnya di sisi Allah SWT. Dari Qatadah bin Nu'man dari baginda Rasulullah SAW, baginda bersabda, hadis Tirmizi maksudnya, sesungguhnya Allah tidak, jika mencintai seseorang, jika Allah cinta pada kita ni, maka akan menjaga orang tersebut daripada dunia. Seumpama salah seorang antara kalian bernaung agar luka yang terkena kat kita, macam luka kat mana, kena air dalam, kena luka air dalam itu kita akan jaga. Bila tidak kena air, tak nak merebak, tak nak sakit. Macam itulah kalau Allah cinta kat kita, dia akan jaga kita dari dunia. Dan hadis yang lain bagi kita sebut, hadis Muslim, maksudnya dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dunia itu. Jadi ada kelompok ketiga yang pada segi inilah yang berlumba-lumba buat kebaikan ini. Mereka ialah betul-betul faham hakikat kehidupan dunia dan benar-benar mengimplementasikan kehidupan dunia ini. Yang mereka faham di atas dunia, mereka ini betul-betul faham bahawa dunia ini adalah ujian bagi Allah. Mana mereka boleh tahu siapa sebenarnya yang paling baik amalnya, yang kurang amalnya. Maka oleh kerana itu mereka mengambil sekali nikmat dunia yang ada sekadar saja. Yang kita ambil masuk zuhud istilah tadi kan, ya? Atau dibaratkan dalam hadis Nabi sebut, ambil dia sekadar melepas lelah. Gitulah. Sekadar lepas lelah dia dunia. Jadi sampai ada sekadar yang mereka perlukan sahaja, yang mana nikmat dunia yang mereka ambil ni pada dasarnya untuk sebagai aktiviti untuk taat pada Allah. Ambil dunia tadi, ya? Mana dengan kata lain dari nikmat dunia tersebut mereka dapat menjalankan aktiviti-aktiviti dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Habib Rakim maksudnya, kampung yang paling baik ialah dunia bagi orang yang dapat mengambilnya untuk bekal hari akhirat sehingga Rabbnya meredainya. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis tadi bahawa cara raih cinta Allah, kita berzuhud terhadap dunia, Allah akan cinta kita. Tapi cara raih cinta manusia, kita berzuhud tentang apa yang ada pada manusia itu, maka manusia akan cinta kita. Kalau kita menyayangi apa yang ada pada manusia, pasti manusia akan memusuhi kita.
Begitulah. Jadi kalau kita peroleh kecintaan Allah, mahabbatullah, sebab itu antara salah satu ciri untuk kita dapat manis iman, halawatul iman, ialah kita cinta kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Kita cinta kepada manusia, pasangan kita, ibu bapa kita, kaum anak-anak kita, kaum kerabat kita. Kalau ada binatang sayangan kucing ke apa, ada tumbuh-tumbuh tak bunga-bunga tanaman kita, kerana Allah dan Rasulullah. Dan ketiga ialah kita benci kepada kekufuran serta kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu 3 ciri untuk dapat halawatul iman. Apa halawatul iman itu? Manisan iman. Kita buat ibadat rasa seronok, rasa gembira buat ibadat. Jadi sebagaimana Rasulullah sebut, yang bermaksud hadis Rasulullah, cinta kepada dia adalah kepala segala dosa dan kesalahan. Cinta lebih lah. Jadi Allah tak suka pada dosa dan pelaku dosa, maka tak akan jadi sekali. Sebab cinta Allah adalah hati, maka tak akan bersatu antara cinta dunia lebih dan cinta Allah. Dia tak boleh. Kita salah satulah cinta lebih. Tapi cinta dunia yang boleh jadi puji oleh Allah. Macam mana? Ialah cinta dunia bertujuan untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk dekatkan diri pada Allah. Itu dia boleh. Mana Allah bagi nikmat kita dengan harta benda, kita menderma, nak bagus lagi kita wakaf, sedekah jariah. Berapa kali hancur dah kita di dalam kubur dunia tu, tulang kita kali hancur, tapi pahala tak mengalir. Sebab kita wakaf untuk buat surga mati sebagainya. Selagi mana orang yang bunuh itu, pahala kita mengalir pada mati berapa lama. Itu mana kita pandai merancang nikmat dunia Allah bagi kat kita. Jadi bagi dua sabda Ali Baik Ahmad, maksudnya sebaik-baik harta adalah harta seorang yang soleh. Dengan harta itu dia menyambung silaturahim, bagi orang makan, jamuan dan sebagainya, dan melakukan amal kebaikan tadi, sedekah jariah dan seumpamanya. Jadi meraih cinta manusia beza tadi. Semangat kita untuk dapat cinta manusia, kita kena zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Maka manusia akan cinta kita. Sebaliknya kalau kita menyayangi apa yang ada pada manusia, pastinya manusia akan benci, akan memusuhi kita. Jadi Hasan Al-Basri berkata, seseorang akan tetap disenangi oleh manusia selagi mana dia tidak tamak terhadap apa-apa yang mereka miliki. Kerana jika dia tamak, maka mereka akan benci dia. Dia tamak pada orang yang miliki, pada manusia yang miliki, pasti dia akan benci manusia tersebut. Jadi di mana seorang badui ini adalah Arab pada pasir. Kita bincang dalam masa tengok sirah Rasulullah disusui oleh ibu Bonda Zoria, Halimah Sa'diyah. Itu Bani Sa'ad ni macam badui lah. Tempat kampung dia 50 km daripada Makkah. Tengah-tengah perjalanan antara Makkah ke Taif. Badui lah. Sebab apa orang Arab Rasulullah keturunan bangsawan di Makkah? Sebab anak selama 2 tahun itu disusui, kerana kanak-kanak itu akan hidup dalam keadaan kampung tenang dan sebagainya, environment dia suasana yang bersih dan sebagainya, dan mereka dapat bahasa Arab yang fasih, orang Arab Badui ni. Dan juga mana yang baik itu 2 tahun akan beri penyusuan. Kalau dia 2 tahun lah penyusuan. Ada semalam dan sakit Ustaz, cucu saya 3 tahun dia menyusu mak dia lagi, tapi susu tak ada kan. Nak baca nak kata kita adalah doa-doa, kata kena baca lah doa Rasul ngel kat susu tak ada adik lagi kan. Dia menyusu lagi, pak manja sangat ada ni. 3 tahun menyusu lagi. Jadi sahabat Badui tanya, dia kata, siapakah ketua kamu? Tanya Badui kepada Hasan Basri. Pada penduduk Basrah. Tahu Basrah, Kufah, Madinah, itu 3 kota yang zaman Nabi dan sahabat itu tempat perkembangan ilmu, ada ramai ulama dan sebagainya. Jadi dia tanya, jawab penduduk Basrah, dia kata Hasan. Mana Hasan Basri lah. Jadi tanya orang Badui itu, bagaimana dia memimpin kamu? Penduduk Basrah jawab, manusia berhajat kepada ilmunya, sedangkan dia tidak memerlukan dunia yang mereka miliki. Betul Badui itu kata, alangkah bagusnya lelaki kalau dia tak kenal kepada Allah Basri. Jadi tingkah perlu kita miliki oleh para pemimpin, para ulama. Ketika pemimpin bersikap zuhud, maka masyarakat akan menyenangi dan mengikut aturan-aturannya. Dan juga sama juga ulama, jika mereka zuhud, maka masyarakat akan menghormati, akan mendengar nasihatnya, akan mengetahui apa-apa nasihatnya. Jadi pastinya lah zuhud untuk kita ikut teladan ialah baginda Rasulullah.
para sahabat baginda. Itulah. Dan Rasulullah diharap oleh Allah maksud. Tapi dia macam manusia biasa juga hidup pada baginda. Maka kita boleh ikut dia tinggi. Allah terakhir Rasul daripada malaikat. Malaikat kita nak tiru macam mana? Jadi disekati manusia juga. Walaupun Allah diharap oleh Rasulullah. Jadi segala hidup pada baginda pun macam kita juga. Mana boleh kita tempat ini. Jadi Rasulullah sebagai idola kita, sebagai qudwah hasanah kita dalam berzuhud ini. Jadi zuhud apa sajalah. Kalau kita bicara zuhud ini begitulah. Ada baginda sama ada sebelum berhijrah atau setelah hijrah, dia bagi tetap dekat bersikap zuhud terhadap nikmat dunia dari Allah Taala demi mencari bekal akhirat dan kesubuhan bagi dia beribadah. Walaupun kita tak tahu dosa, maksud kan, tapi kita bersyukur juga. Syukur kita umat bagi kita ikut bagi dia. Okay? Jadi sihat ini ditiru oleh para sahabat. Para sahabat baginda sehingga mereka pun menjadi orang patut kita teladan dan contoh yang mana Rasulullah terdapat sekali zuhud. Ibn Umar mendengar seorang bertanya, dia kata, di mana orang zuhud terhadap dunia dan akhirat? Maka Ibn Umar tunjuk di masjid Nabi, dia tunjuk itu makan Rasulullah, makan Abu Bakar, makan Sayyidina Umar. Kan tadi dia kata, bukankah kamu bertanya tentang mereka? Jadi memang wajar mereka dapat predikat seperti ini. Kerana apa? Mereka telah dapat harta yang dilimpah Allah, tapi mereka menyumbangkan untuk agama Allah sehingga kita dapat mencari iman Islam pada hari ini. Dan kita lihat dua orang gedung harta Rasulullah pada Sayyidina Utsman bin Affan, juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini dua gedung gudang harta. Mereka infakkan untuk agama Allah. Yang kita lihat itulah tersebut harta untuk taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi yang terakhir yang kesimpulannya ialah zuhud yang tak benar. Ini tak benar. Yang tak benar ni ialah yang mana menolak semua nikmat dunia. Tak benar. Saya tolak semua, kan? Jadi tak mahu senang-senang sedikit pun dengan dunia itu bukan masalah zuhud. Itu boleh memfitnahkan orang Islam dan terfitnah. Jadi ini dipengaruhi oleh pemikiran zaman dua kerajaan Islam, Parsi dan Rom. Parsi ini hampir seluruh Iran, sebahagian Iraq, Syria dan sekitarnya lah. Dan Parsi itu dia tetap berhitungkan Islam dulu kan, tapi dia kuat kan. Mana? Dan itu pemikiran berlaku zaman kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah, zaman Sultan. Bani Abbasiyah ni Islam dapat 2/3 dunia. Dapat masih 2/3 dunia. Ya. Di mana dalam Sultannya masyarakat itu hidup pakai baju topan camping, tak nak bekerja, mengharapkan bantuan sebagainya. Itu bukan zuhud. Itu akan datang fitnah kepada umat Islam. Jadi kita pada hari ini telah kita ikutlah sebenarnya kita sambut Rasul ini, kita ikutlah apa yang ditunjuk oleh Rasulullah. Apa yang kita mampu dan kita suruhlah untuk bertambah menambahkan lagi sunnah amal soleh yang merupakan sunnah bagi Rasulullah. Banyak berselawat itulah boleh membantu kita, bantuan kita di masyarakat nanti untuk melancarkan perjalanan kita menuju syurga, tempat kita kekal abadi. Pastilah kita nak syurga yang first class, iaitu Al-Firdaus Al-A'la. InsyaAllah apa yang baik kepada Allah Ta'ala, apa yang terbaik kepada Allah, itu memang sendiri dengan kesempatan dapat perlu istiqamah pada jalan Allah ini sehingga akhir hayat kita insyaAllah. Aku lupa di hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.